Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, bertemu kembali ibu-ibu yang dirahmati Allah dalam siri kelas Ta'lim Muslimah anjuran Masjid Darul Makmur. Apa khabar ibu-ibu di luar? Alhamdulillah, mudah-mudahan berkat doa kita bersama kita sentiasa dalam naungan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin kuat, semakin kukuh, semakin mantap dalam diri kita. Baik, untuk teruskan lagi kuliah kita hari ini, kita masih lagi dalam berdigital, iaitu dalam Zoom kita. Nanti insya-Allah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah angkat wabak ni dan cepat-cepat kita kembali ke masjid dan dapat bersua muka yang telah lama rindu dengan keadaan masjid, insya-Allah. Baik, kita masih lagi dalam perbincangan peranan bermulanya peranan ibu dan bapa. Pada minggu lepas saya dah bentangkan beberapa perkara. Salah satunya adalah cinta dan taat Allah, Rasul, Al-Quran, ibu bapa, keluarga dan umatnya. Setiap ibu bapa bertanggungjawab sepenuhnya menyemai, mengasuh, membimbing anak-anak supaya mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau tak kita mengajar ibu bapa kepada anak-anak ni, kita siapa lagi yang nak mengajar? Kita tak boleh mengharapkan asatizah di sekolah, di madrasah yang hanya berapa jam saja anak kita sekolah. Selebihnya kita sebagai ibu bapa, inilah peranan kita. Kita menambahkan lagi ilmu-ilmu anak kita, kita memperkasakan lagi diri anak kita dengan banyak cerita, ataupun kita ambil unsur-unsur ataupun iktibar daripada cerita-cerita yang boleh kita tanamkan dalam diri anak kita. Mudah-mudahan perkembangan fizikal anak kita akan tumbuh sebagai anak-anak yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Baik, ini dijelaskan bagaimana kita dalam penerapan anak-anak kita. Rasulullah menerapkan yang bermaksud seseorang Muslim dijamin akan mendapat kemanisan iman sekiranya terdapat pada dirinya 3 perkara berikut. Ini sebagai ulang kembali Bu. Pertama, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Ini sabda Rasulullah. Yang kedua, hendaklah ia tidak mencintai seseorang melainkan semata-mata kerana Allah. Yang ketiga, hendaklah seseorang tu benci untuk menjadi kufur sebagaimana ia benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini peranan kita, bukan setakat kita kenalkan dia ABC saja, bukan setakat kita kenalkan dia huruf-huruf apa yang kita belajar, tapi kita kenalkan siapa tu Allah, siapa tu Rasul. Dengan cara beginilah anak-anak tadi daripada kecil kita dah pupuk minda mereka, dah pupuk jiwa mereka cinta Rasul, cinta Allah. Cinta Allah, cinta Rasul. Sayang Allah, sayang Rasul. Di samping itu, sayang kepada kedua ibu bapanya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak ambil kat sini daripada hadis Anas radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Yang bermaksud, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian hingga ia lebih mencintai aku
daripada kedua orang tuanya, anaknya dan manusia semuanya. Ini Nabi berkata dalam hadisnya, taklah beriman seorang tu ibu melainkan orang tu cintanya kepada diri Rasulullah tu melebihi dari segala-galanya. Kita ambil contoh yang dekat yang selalu saya beri kasih tahu contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana cintanya, takwanya kepada Allah, sehingga dia berpesan kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam, matilah kamu dalam agama Allah. Itu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ketika itu. Begitu Nabi Ibrahim berpesan. Jadi kita harap kita berperanan sebagai ibu dan bapa dapat mengukuhkan keimanan anak kita. Memang kita tak boleh jangkau keimanan seseorang, tapi dengan memberi pelajaran, memberi pendidikan, mengenalkan apa tu rukun Islam, apa tu rukun iman, bagaimana dilaksanakan rukun Islam, bagaimana pelaksanaan rukun iman. Pendedahan begini daripada kecil saja sudah dapat memupuk nilai-nilai murni yang baik dalam diri anak-anak. Baik, kita teruskan lagi insya-Allah. Kemudian yang kedua, tadi mengatakan cinta Nabi, cinta Allah. Yang kedua, bagaimana kita nak mupuk, nak menanam nilai rukun Islam dan iman dalam diri anak kita. Kita dah dewasa gini Bu, kalau ditanya berapa perkara rukun Islam, berapa perkara rukun iman, kadang-kadang lupa. Dia terbalik. Ustazah, rukun Islam ada 6, rukun iman ada 5. Kadang dah bingung. Bukan dah bingung, dah lama kita tak belajar, tak praktikalkan. Jadi kita betulkan balik, rukun Islam tu 5. Rukun iman tu 6. Jadi iman tu adalah kepercayaan kita. Islam tu adalah kita punya pengakuan kita. Individu kita apa yang kita laksanakan sehari-hari. Baik. Kedua, kaedah kita, rukun Islam dan iman. Ibu bapa perlu mendedahkan dan menerangkan kepada anak-anak tentang rukun Islam dan rukun iman. Penting ni Bu. Bila anak tu dah dewasa, dah baligh, dalam Islam, kalau ikut Hijriah, untuk era sekarang lah anak-anak kita, kebanyakan anak-anak perempuan khususnya 9 tahun usianya, 10 tahun usianya dah start baligh, dah start datang haid. Dibandingkan kita, zaman kita dulu, zaman mak-mak kita, zaman kita dulu lambat. Yang ada 12 tahun belum uzur lagi, belum baligh. Yang ada 13 tahun belum lagi. Tapi anak sekarang, era sekarang ni, anak-anak terlalu cepat. Perkembangan hormon dalam tubuhnya terlalu cepat. 10 tahun, 9 tahun dah mula uzur. Jadi adakah dalam umur 10 tahun tu mereka tu begitu saja kita tak kenalkan dengan apa-apa dalam hukum Islam? Bila anak tu dah start baligh, maka terpikullah hukum Allah di bahu mereka. Di mana rukun Islam, di manakah rukun iman. Dah kena bawa dalam diri mereka. Kita jangan cakap anak masih kecil saja tak faham lagi. Bukan masanya lagi untuk mengatakan kita tak faham. Sebagai ibu bapa, inilah peranan kita untuk menerangkan. Kalau dia tak faham, kita terangkan. Baik, kita teruskan. Seterusnya, menyuruh mereka menghafal dan mengamalkannya di dalam kehidupan mereka seharian, kerana kedua-duanya merupakan asas sebagai seorang Muslim dan mukmin sejati. Hafal. Kalau umur 2 tahun Bu, kita nak terangkan rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara, tak faham. Sebab dalam usia 2 tahun, bercakap pun belum fasih. Ketika bila? Saya selalu terangkan ketika anak mencapai usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tu. Itu 7 tahun yang paling dia nak kenal. Kalau ikut perkembangan psikologi anak-anak. 7 tahun, 6 tahun tu memang dia dah start nak sekolah. Kalau tu primary 1 7 tahun, dah kita kenalkan. Ambil yang asas. Itu cara kita, kaedah kita nak jadikan dia lagu ke, bercerita ke, itu terserah pada kita sebagai ibu bapa. Yang penting anak tadi faham. Apa tu Islam, apa tu iman. Yang ringan-ringan. Kalau umur 5 tahun, kita suruh dia sembayang, kamu orang Islam, wajib sembayang. Dia belum tahu Bu cara nak mengangkat wuduk dengan betul. Jadi itu dalam Islam, ketika berusia 7 tahun. Maka kata Rasulullah, ajarlah anakmu ketika berusia 7 tahun. 7 tahun ni Bu, ibarat macam apa saya nak cakap macam sponge. Kalau kita taruh dekat sponge tu kering, kita taruh dekat dalam air, sponge dia akan meresap. Dia akan sedut air tadi. Dan kita akan angkat sponge tadi, sponge jadi berat. Itulah dia akan mengambil, absorb balik apa yang kita ajarkan. Di antara 7 tahun nak menuju ke 10 tahun, kat tengah-tengah tu ada 3 tahun, inilah peranan kita yang paling
beratlah untuk dia. Kerana itu masih lagi dalam mencari, dalam kaedah mencari. Jadi bila dia mencari, kita memberi yang terbaik untuk dia. Bila dah 10 tahun usianya, kata Rasulullah, ini yang Rasulullah kata, kalau tak solat, pukullah. Pukul ni pula, Bu, jangan suka-suka hati kita nak pukul macam kaedah kita mendera. Tak. Pukul dengan kasih sayang, kata Rasulullah. Kat mana? Kat tapak kakinya ambil, pukul macam ni. Kat punggungnya, pukul pelan-pelan. Bukan ambil tali pinggang dengan bakalnya kita pukul. Tak, itu salah. Itu mendera namanya. Itu bukan mendidik. Itu mencederakan anak-anak. Kalau itulah cara kita dalam mendidik anak, dengan memukul, memakai benda-benda yang tak sepatutnya, maka pengajaran kita tak akan sampai pada anak-anak. Dia nampak kita je dia dah cap. Mesti kena pukul kalau tak belajar. Jadi kita tak nak anak-anak mengecap kita sebagai ibu bapa yang garang. Kalau tak ada tali pinggang, tak jalan di pelajaran. No, bukan zaman kita. Dulu zaman saya, ya Bu. Saya mengaku. Saya mengaji, bapak saya guru ngaji. Tapi saya tak khatam di tangan bapak saya. Saya khatam di tangan guru lain. Kerana apa? Tak tahan. Hari-hari dipukul oleh bapak. Zaman dulu. Zaman-zaman tahun 50-an, 60-an. Diperbolehkan mak bapak pukul anak. Tapi bila dekat sekolah, bila cikgu pukul, zaman dulu, bila cikgu komplain dengan kita, anak awak nakal, mak bapak kita tak akan marah cikgu. Dia marah balik dengan kita. Dia akan tanya, kenapa cikgu pukul? Ada sebab. Sebab kita nak nakal. Tapi sekarang, tak boleh sembarang-sembarang. Gini je pun tak boleh. Ada batas-batas tertentu yang boleh kita dengan anak-anak sekolah. Tapi kita ibu bapa, sebagai ibu bapa kat rumah, kita boleh main peranan kita. Jangan mencederakan dalam mendidik anak. Itu bukan cara dalam kita mendidik anak kita. Baik, seterusnya. Rukun Islam mengandungi 5 perkara dan rukun iman pula ada 6 perkara. Ini semua mafhum. Sebab kita lagi kecil-kecil dah belajar. Dulu kita sekolah Melayu kan, Bu? Sekolah Melayu, sekolah Inggeris. Pagi sekolah government, sekolah Inggeris. Balik sekolah pukul 2, pukul 3 kita dah start mengaji kat masjid. Belajar agama kat masjid. Masjid kampung lah dulu. Tu zaman-zaman, saya nak ikutkan zaman kita kecil tu zaman kegemilangan. Walaupun kita susah, tapi pendidikan mak bapak kita beri pada kita, alhamdulillah. Walaupun kita ramai anak, adik-beradik ramai, tapi mak bapak kita dalam pendidikan, mak bapak kita mendahulukan pendidikan pada anak-anaknya. Walaupun dalam keadaan ketika itu, kehidupan kita agak-agak susah. Agak tak mantap ekonomi mak bapak kita. Mak tak kerja. Yang bekerja bapak seorang, tahun-tahun 60-an, 50-an. Tapi bagaimana mereka, mak bapak tu boleh mendidik sekian anak. Bukan satu anak pun dalam family kalau zaman dulu. 10 paling tinggi. Itu kurang lagi. Yang ada sampai 13, 15. Paling tinggi tu. Tapi semua anak-anak yang dapat pendidikan sama rata, sama dapat. Alhamdulillah. Saya cukup salut pada mak bapak kita dalam membentuk, membina dan juga mengasahkan kita dalam ilmu-ilmu agama dan juga ilmu dunia. Seimbang. Berapa ramai anak-anak kita sekarang yang dulu dijaga oleh mak bapak yang garang, tapi akhirnya penghujung jalan mereka jadi orang yang berjaya. Jadi orang terkenal. Kerana berkat usaha dan doa mak bapak tadi kepada anak yang berjaya. Jadi saya menghimbau pada ibu-ibu muda yang ada di luar sana, kuliah saya bermulanya peranan seorang ibu dan bapa bukan untuk kita yang dah berumah tangga. Topik ini saya tujukan kepada pasangan-pasangan yang baru berumah tangga, yang belum dikurniakan oleh Allah cahaya mata. Seterusnya, pasangan-pasangan yang dah berumah tangga dan punya cahaya mata. Yang seterusnya, nenek dan datuk juga berperanan dalam mendidik cucu kita akan datang. Sekarang kita banyak jaga cucu kan, Bu? Anak kita kerja, menantu kita kerja, mereka titipkan anak-anak mereka ke rumah kita. Kita jaga cucu kita. So dalam penjagaan itulah, 5 jam, 6 jam, 7 jam, mak bapaknya kerja dalam tanggungjawab kita. Jadi nenek juga berperanan, datuk juga berperanan dalam memberi pendidikan yang baik kepada cucu-cucu kita akan datang, insya-Allah. Baik, kita teruskan. Kesempurnaan iman. Kalau kita cakap pasal iman ni berat nak bunyinya. Kalau anak umur 7 tahun, 8 tahun, apa tu nenek iman? Apa tu ayah iman? Apa tu ibu iman? Kita sebagai orang tua, beri pemahaman yang mudah ditangkap oleh anak-anak. Terserah dalam bentuk cerita,
dalam bentuk soal jawab, ataupun dalam bentuk gurauan sambil-sambil kita duduk makan bergurau. Okey, siapa tahu iman? Angkat tangan. Dalam bentuk gurauan. Kadang anak kita gurau, oh iman tu ada satu buah lagu. Tak kisah. Yang penting anak kita tahu apa tu iman, di mana letaknya iman. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam itu dibina atas 5 perkara. Iaitu pertama, bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua, Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, mengeluarkan zakat dan juga berpuasa bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah pergi haji ke Mekah. 5 perkara rukun Islam. Pertama, kita mengucap, kalau untuk senanglah. Pertama, kita mengucap. Yang kedua, kita dirikan solat. Yang ketiga, kita keluarkan zakat. Yang keempat, kita berpuasa bulan Ramadan. Dan yang kelima, pergi haji ke Mekah jika hamba itu mampu. So, 5 perkara ni, Bu, yang kita cakap mengucap. Apa tu mengucap? Cakap, kita cerita pada anak kita. Sebagai seorang Islam, begini. Kita tunjukkan satu. Buktikan macam mana bentuk pengucapan kita kepada Allah SWT. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ambil satu tu saja, kita kupaskan. Dalam bentuk cerita, ibu ceritakan siapa tu Allah. Allah adalah satu zat yang kita tak nampak Allah, tapi Allah nampak kita. Ibu kena ingat ibu-ibu di luar, ibu-ibu muda, bila kita menerapkan pendidikan pada anak-anak kita, anak-anak sekarang suka bertanya. Dalam kita memberi pendidikan, dia bertanya pada kita, ibu, mama, apalah saja panggilan pada kita. Tak nampak pun Allah. Kita kena terangkan. Kita jangan matikan soalan dia. Memanglah kita tak nampak Allah, tapi Allah nampak kita. Itu cara kita jawab tu, bukan jawapan. Kadang-kadang anak tak boleh terima cara kita jawab macam ini. Kita kena cakap, okey, sekarang mama terangkan. Kita sebagai ibu-ibu, kita ada macam satu method tau untuk anak kita. Kalau cara yang A kita tak boleh dapat, kita ada cara B. Ada plan kita, plan A, plan B. Yang penting, penerapan pendidikan akidah tu masuk dan meresap dalam jiwa anak kita. 3-4 tahun. Saya pernah ditanya oleh seorang anak. Ketika itu, saya dalam majlis perkahwinan. Saya pergi ziarah. Dengan suami saya, biasa kita ziarah. Orang undangan kita datang. So, anak-anak kecil ni, dia apa dia cakap baby flower yang bawa bunga tu. Kalau pengantin datang nanti diiringkan dengan budak-budak kecil kan cute kan, dengan ada bakul dia bawa bunga. Dalam pada dia jalan, dia berbunyi. Makcik aku ni kahwin tau. Dia berbual ni lelaki perempuan ni. Saya rasa dalam umur 5-6 tahun lah. Sekarang budak-budak sekarang dah bijak. Yang perempuan ni ketawa, flower girl ni tanya, kenapa dengan makcik awak? Kejap lagi dia dapat anak tau. Nanti perut dia ada baby. Nampak? 6 tahun punya usia, Bu, dia dah membentukkan yang lelaki ni nanti perut dia ada baby dengan gerak lagi tu, dengan gerak. Jadi saya sambil makan terdengar. Memang luculah anak-anak kecil ni, dia punya gaya dia tu memang lucu. Tapi bila saya kaji balik, 6 tahun dah boleh faham yang kahwin ni akan datang ada baby dalam perut dia. Jadi di mananya tu? Di mananya dia boleh dapat perkataan tu? Orang ni kahwin, kejap lagi ada baby. Tengok dia punya perkembangan minda dia sekarang. Lagi satu, saya ada satu soalan. Ibu muda yang tanya dengan saya, Ustazah, anak saya selalu tanya, Ustazah, daripada mana datang baby? Tiba-tiba ada baby. Kita sebagai ibu, cerita yang sebenarnya. Cerita sebenar pada usia anak kita umur 5 tahun. Jangan kita detail sangat. Just kita agak-agak samar-samarkan cerita tu. Tapi kebenarannya tetap ada. Oh, baby berlakunya gini. Sekarang dekat dalam sekolah, Bu, saya rasa darjah 5, darjah 6, primary 5, primary 6, dah mula diajarkan tentang gender. Apa gender? Kelamin lelaki dan perempuan. So, bila dia masuk menengah 1, menengah 2, benda ni semakin bukan tabu. Kalau bagi masyarakat kita,
Tabu tu apa, macam malulah kita nak bercerita, tapi kalau dekat sekolah dia akan terangkan. Tujuan sekolah buat macam ni supaya anak-anak tadi tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang tak diingini. Tapi kita dalam orang Islam, sebagai orang Islam, kita agak malu kadang-kadang nak cerita yang sebenarnya. So kalau peringkat usia anak kita 5-6 tahun, kita cerita yang memadai saja. Jangan sampai detail lah. Okey, baby aku macam gini, ceritakan. Kalau dapat dah ada gambar-gambar baby tu, kita tunjukkan. Anak sekarang bukan setakat cakap, tapi dengan observe, dengan gambar, visual. Cakap ada, diikuti dengan apa dia punya bukti. Kita cari gambar. Gambar tu gambar yang boleh kita tapis lah, yang boleh kita saring, yang agak-agak tak berapa sangat, boleh menjolok mata anak kita. Just simple-simple. Okey, baby jadi macam gini, berlakunya baby macam gini. Kita sebagai ibu ada peranan kita, macam mana kita nak memberi tahu pada anak kita. Yang kedua, saya dapat soalan. Ustazah, anak saya tanya, kenapa Allah kasih siang tu matahari, malam tu bulan? Kenapa Allah tak terbalikkan? Siang bulan, malam matahari. Habis saya tanya dengan jamaah tadi, macam mana kakak jawab dengan anak kan? Saya jawablah, ni ciptaan Allah. Kakak pergi jawab ciptaan Allah tu, memang ciptaan, tapi anak ni nak tahu kenapa. Kenapa siang kasih matahari, malam kasih bulan? Kita sebagai ibu berperanan, Bu. Ini masanya anak tu bukan menguji kita, tapi kita argue. Adakah sama anak ni dapat dekat sekolah dengan mak dia tadi? So kita terangkan, kalau Allah kasih matahari tu malam, siang tu dia kasih bulan, agak-agak adik, agak-agak abang kena tak? Bulan tu bersinar, matahari pun bersinar kan? Kerana cuma matahari keluarnya siang. Siangnya menerangi seluruh dunia. Bulan pun kalau Allah jadikan malam, seluruh dunia dapat terang. Di sinilah kita diuji oleh anak kita dengan soalan-soalan. Ingat saya cakap tadi, jangan matikan, jangan bunuh soalan anak. Kalau tak boleh jawab, kakak rujuk. Ibu rujuk kat buku-buku sains. Ibu rujuk dekat buku-buku tauhid. Sekarang banyak buku-buku pengenalan agama. Rujuk, dah dapat jawab. Jangan cakap dengan dia, mama tak tahu. Kalau dah Allah jadikan siang tu pakai matahari, malam pakai bulan, that's okay. Itulah dia, ciptaan Allah. Itu bukan jawapan. Dia akan cari lagi, dia akan tanya lah. Inilah yang berlaku kepada anak Nabi Ibrahim AS, iaitu Nabi Ismail. Akan tanya. Nabi Ibrahim juga ketika dia dibawa oleh ibu bapanya, dia tanya, wahai ayah, di manakah Tuhan kita? Apa bapak dia cakap? Bapak Nabi Ibrahim, oh Tuhan kamu inilah dia tunjuk berhala. Kalau siang ada matahari, mak dia tunjuk, wahai Ibrahim, inilah Tuhan kita. Matahari besar. Bila matahari siang dah beralih, datang pula malam, bapak dia cakap, wahai Ibrahim, inilah Tuhan kita. Bulan. Lagi besar, lagi cantik. Jadi anak ni bingung, yang mana satu sebenarnya Tuhan dia. Jadilah Nabi Ibrahim mencari kebenaran, melalui ibu bapanya, bertanyakan sesuatu yang dia nampak di kelilingnya. Akhirnya, Nabi Ibrahim dapat satu jawapan, Tuhan aku adalah Tuhan yang menjadikan semua yang ada dekat dunia ni, termasuk mak bapak dia. Jadi kita ambil contoh Nabi Ibrahim, bagaimana dia mencari kebenaran tentang Allah dalam diri dia. Begitulah juga kita dengan anak kita. Baik. Kemudian kedua, agama Islam ditegakkan atas 5 rukun. Yang paling penting adalah mengucap 2 kalimah syahadat. Kemudian menunaikan solat fardu. Pada anak yang kecil tadi, jangan lupa kita ingatkan selalu, walaupun dia dah dewasa. Pengalaman ibu, saya rasa dalam 15 tahun yang lalu lah. Lama. Saya mengajar di madrasah, separuh masa di masjid. Dalam satu kelas, murid saya dalam 30 sampai 35 anak murid. Hari-hari saya berhadapan dengan mereka. Tiap-tiap hari. Mereka pergi sekolah seminggu 2 kali. Hari Senin, pasangannya hari Rabu. Hari Selasa, pasangannya hari Khamis. Hari Rabu, pasangannya dengan hari Jumaat. Tiap-tiap hari. Jadi saya dah menghadapi ragam-ragam anak murid dalam kelas 15 tahun yang lalu. Daripada kecil sampai ke besar. Dah macam-macam. So bila Allah kasih saya zuriat, Allah kasih saya anak, dekat rumah saya buat. Saya tanamkan diri anak saya bab solat ni tadi. Saya tak pun lagi tegur anak saya, dah semayang belum? Abang adik dah semayang? Tak bu, dah penat. Dekat madrasah saya dah kasih tahu, kat rumah ni saya nak rehat sikit. Apa yang saya bikin, saya tukar taktik saya tukar metod saya tukar cara saya. Saya cakap dengan suami saya cakap dengan saya, kita tukar. Kita ada 4 anak, 3 lelaki, 1 perempuan. Kita cakap dengan mereka, ayah dengan ibu dah tak nak lagi
suruh-suruh kamu dalam bab solat, pekik-pekik dalam bab solat. Cuma ayah minta satu, saya tukar cara. Saya ada 4 anak, setiap habis solat fardu, siapa yang tak salam ayah dengan ibu, itu petanda anak tu belum tunaikan solat. Saya buat cara macam tu, Bu. 1 hari 2 hari memang agak-agak janggal lah. Saya juga kena pekik juga. Dah sembahyang belum? Dah sembahyang belum? Belum, jawab dia. Dah sembahyang dah? Saya terbalikkan cakap. Dah sembahyang dah? Dah. Dah sembahyang belum? Belum, jawab dia. Nampak? Penghabisan, Bu. Alhamdulillah, cara saya ni berkesan. Saya diamkan, saya tak pekik-pekik lagi, saya tak tanya lagi. Habis solat, saya ingat. Saya ada 4 orang anak, saya cakap, waktu zuhur dah masuk, satu pun belum salam ayah, belum salam ibu. Kat mana pergi Pergi umrah tak balik-balik ke pergi sekolah belum balik? Saya agak-agak kasih sindiran macam tu. Kalang kabut dia pergi toilet, ambil sembahyang. Lepas tu satu datang, dia salam saya. Ibu, abang dah solat. Saya tu tanya, solat apa? Zuhur, betul? Kau tak percaya, tanya Allah lah. Dia tanya balik dengan saya macam tu. Kalau ibu tak percaya, tanya dengan Allah. Berarti kalau ini jawapan dia, Bu, kita kena yakin yang anak kita sudah melakukan solat walaupun solatnya sekejap. Cukup prihatin dalam bab solat. Jangan sampai anak kita lalai dalam solat. Daripada kecil ni kita pupuk. Lama kelamaan benda ni dah jadi lazim. Bila saya balik mengajar, balik kerja, saya tak akan tanya, dengan sendiri dia datang. Ibu, salam. Kadang-kadang saya lupa. Saya tanya dia, nak pergi mana salam ibu? Kita dah habis solat lah tadi, ibu tak ada kat rumah. Kita pula lupa, Bu. Alhamdulillah. Jadi pengejaran ni, Bu, berkesan. Tak perlu marah-marah, tak perlu tengking-tengking, tak perlu nak tinggi suara. Kita tukar taktik kita, saya buat macam tu. Alhamdulillah. Sampai sekarang, bila dia dah habis solat, dia dah terbiasa, dia jumpa dengan saya, dia salam. Walaupun umur dah 20 tahun lebih, dia salam. Saya cakap, nak pergi mana? Kita dah habis solat lah. Padahal saya nampak dia. Kadang-kadang kita ni lupa. Nampak? Alhamdulillah, keberkesanan pendidikan tadi bab solat dia bawa sampai ke sekarang ni. Dah usia 20 tahun lebih. Alhamdulillah, itu satu kemajuan bagi saya yang saya nak kongsi pada ibu-ibu muda di luar. Tak perlu lagi kita nak telefon. Dulu saya gertak dia, Bu. Saya ada nombor telefon Allah. Siapa tak solat anak-anak saya akan telefon Allah. Dia tanya saya balik, apa nombor telefon Allah? Saya akan cakap 6 5 4 4 3 4 2. 6 tu, Bu, rukun iman. 5 tu rukun Islam. 4 tu fardu zuhur, 4 lagi fardu asar, 3 tadi fardu maghrib, 4 lagi fardu isyak, 2 tadi fardu subuh. Saya cakap, saya kasih nombor telefon. Siapa tak solat hari ni, ibu akan telefon Allah. Dia kata apa? Allah tak jawab pun. Nampak, Bu, anak-anak sekarang. Jadi kita bila anak cakap macam tu, kita kena ambil satu pendekatan yang memudahkan mereka, menyenangkan kita, agar anak-anak dapat, kita pun rasa benda ni berkesan. Komunikasi kita berjalan bukan satu hala, tapi berhala-hala. Anak dapat, suami pun dapat. Jadi dalam kita mendidik anak kita, jangan kita keras-keras. Untuk era sekarang memang tak boleh keras-keras. Penuh dengan kelembutan sebagai naluri kita sebagai seorang ibu. Yang penting, matlamat kita tercapai, anak tadi dapat apa yang kita sampaikan. Baik rukun imannya, baik rukun Islamnya. Baik, kita teruskan. Jamaah yang dirahmati Allah, kesempurnaan iman seorang Islam dapat diukur dengan kesempurnaan mereka menunaikan semua kewajipan yang fardu dan ditambah pula dengan yang sunat. Orang yang mengingkari salah satu rukun akan jadi kafir, dan seorang yang memandang remeh dan mudah-mudahan jadi fasik. Jadi kita tak nak anak kita besok jadi macam gini. Mudah-mudahan Allah jauhkan. Benih yang baik, Bu, bila kita taruh dengan yang baik, akan jadi tumbuh yang baik, akan membesar dengan yang baik. Ini yang kita inginkan anak kita. Sebab kita akan tinggalkan dunia ni tak berapa lama lagi. Mungkin sekarang, mungkin besok, mungkin lusa. So kalau kita tak bekalkan anak kita dengan bekalan-bekalan akhirat yang baik, maka anak kita nak rujuk dengan siapa? Nak rujuk dengan buku? Buku memang ada, tapi perlu ada seseorang macam kita sekarang ni yang dapat dipercayai untuk mengembangkan agama Islam. Baik, insya-Allah ni kedua-dua rukun ini ditegaskan oleh Rasulullah ketika menjawab pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Muhammad, apakah dia rukun Islam? Rasulullah menjawab, rukun Islam itu adalah engkau mengucap 2 kalimah syahadat,
mendirikan sembahyang, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji sekiranya mampu. Jibril berkata, jawapanmu adalah benar. Ini kita baru masuk rukun Islam, Bu. Jadi apa yang kita terterakan 5 rukun Islam, bab puasa kita terangkanlah kenapa kita kena puasa, dalam kita berpuasa tu apa kita kena lakukan, dan kalau kita menunaikan haji, kenapa kita kena tunaikan haji, satu persatu. Sekarang banyak buku-buku agama yang telah dikeluarkan oleh badan-badan tertentu dan kita boleh rujuk. Buku tu pula cantik, menarik, ada gambarnya dengan gambar-gambar kartun yang dirukis dengan cari dengan gambar kartun tadi, melukiskan gambar Gappa, gambar Kaabah, gambar macam mana kita bulan puasa, ada gambar masjid. Just kita ambil. Kita ambil peluang ni, Bu, sebagai kita berperanan sebagai seorang, ambil peluang. Ambil peluang macam mana kita mendekatkan dengan anak-anak kita dalam menyebarkan ilmu-ilmu Allah. Baik, ketiga. Menghafaz ayat-ayat ataupun surah-surah lazim. Al-Quran merupakan sebuah kitab yang menjadi pegangan dan rujukan kepada setiap orang Islam. Ia akan dipelihara oleh Allah dari sebarang perubahan dan gangguan. Begitu juga orang yang belajar, mengajar, membaca, menghafaz, menjaga, memelihara dan mengamalkan Al-Quran akan dijaga dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibu-ibu, bapa-bapa di luar perlu mengajar anak-anak membaca Al-Quran kerana ia adalah di antara hak dan tanggungjawab ibu bapa ke atas anak-anak. Kita hantar anak kita mengaji kan sekarang ni, pada seorang guru, berapa jam dia ngaji, 2 jam, 3 jam, dengan sekolahnya. Kadang-kadang anak tu menangis. Penatlah mama, siang kat sekolah, malam kena ngaji, lepas tu ada tuition lagi, lepas tu nak bikin homework lagi. Kita kesian kan? Tapi kita bersusah-susah dulu dekat dunia, ganjarannya besok dekat akhirat, insya-Allah. Ini janji Allah. Inilah anak-anak yang akan kita tinggalkan apabila dia mahir baca Quran. Doa daripada kita setelah kita meninggal dunia, masya-Allah, Bu, tak terputus. Seorang anak Adam apabila telah meninggal dunia, meninggalkan 3 perkara. Salah satunya adalah sedekah anak-anak tadi, doa anak-anak yang soleh dan solehah untuk kita. Jadi jangan jemu dalam memberi pendidikan, pelajaran pada anak-anak kita. Kalau kita tak tahu naklah membaca Al-Quran, kita kena belajar. Amalkan surah pendek-pendek. Apa yang anak kita suka? Surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, kita ajarkan. Sedikit tapi berkesan. Doa-doa makan tu boleh kita ajarkan dia, doa-doa tidur, doa memakai baju, doa keluar rumah. Ini doa yang pendek, yang doa harian. Kalau kita tak amalkan pada anak kita, sampai besar dia akan tak bunyi. Kita bimbang besok anak-anak kita bila kita tak ada. Dia nampak masjid, dia kenal masjid, tapi kita bimbang kalau dia tak masuk dalam masjid untuk melakukan salat. Sekarang dunia sekarang, Bu, cabarannya amat kuat. Amat kuat. Kalau kita tak betul-betul mengatasi anak-anak kita, kita kena seimbang lah. Seimbang dunia dengan seimbang akhirat. Jadi anak kita dunia dapat, akhirat pun dapat. So dunia jangan dilebihkan, akhirat dikurangkan. Jangan kita lebihkan akhirat, dunia kita kurangkan, tapi kita sama-sama seimbang. Kita ambil petikan surah dalam surah Al-Isra ayat 82 yang bermaksud firman Allah dalam surah Isra. Dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, menjadi ubat penawar padanya. Quran ni penawar. Jadi kalau ibu pandai baca Quran, hari ini kita ajar. Sebaris cukup. Katalah kita ajar di surah Al-Fatihah, umur 5 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok bibir dia. Dalam kita mengajar anak kita, Bu, pandangan mata ni kena pandangan mata dia. Dia bengalan, dia tengok kita. Jadi bila kita tengok dia gini, boleh berkesan. Tapi kalau kita mengajar, kita tunduk aja, kita tak tengok anak kita, takut ilmu tadi tak sampai. Pengajaran kita tadi tak sampai. Kerana pendidikan anak dengan mata ni, dia meresap sampai ke jantung. Kita tengok dia tengok kita, okey dia tengok. Bila kita tengok bibir kita, Bismillahirrahmanirrahim. Anak kita tengok, dia akan buat. Malam nak tidur, kita bacakan juga doa. Jadi kita lazimkan. Dengan surah yang pendek-pendek. Apa yang dia boleh hafal, kita hafalkan. Sebaris.
Okey, hari ni Ibu nak ajar tentang Al-Fatihah. Okey, baca. Kalau Ibu ada whiteboard kat rumah lagi bagus. Kita tuliskan. Kita ambil. Kalau tak ada whiteboard, tak apa. Kita berpandu pada buku yang tulisannya agak besar, anak agak faham. Kenalkan huruf alif. Ni alif. Satu-satu kita kenalkan. Nak mengajar anak, perlukan kesabaran yang tinggi. Kalau tak sabar, memang tak akan jadi. Seperti saya waktu kecil, saya dah cakap tadi kan. Saya mengaji dengan bapa. Tapi oleh kerana bapa tu selalu pukul, saya tak tahan. Sakit bu kena pukul. Sikit saja huruf yang saya sebut salah, dipukul. Tapi saya tak anggap bapa saya tu mendera saya, tapi pukulan itu adalah pukulan yang mengajar, mendidik saya. Akhirnya, apa yang saya dapat sekarang ni, inilah dia. Keberkesanan ilmu dia tu walaupun dia secara garang, tapi manfaatnya pada saya amat besar. Amat besar. Dan perkara ni saya turunkan pada anak saya. Saya tak memukul, tapi saya tukar cara. Tukar taktik. Kalau zaman bapa saya memukul, saya tak memukul. Tapi saya dengan kata-kata yang motivasi memberi perangsang pada dia untuk dia belajar dan mencari. Ini dalam peranan kita. So bila kita kasih anak kita yang sedikit, kasih sedikit. Okey, hari ni Ibu nak mulakan surah Fatihah. Terangkan dengan dia. Surah Fatihah ada 7 ayat yang pendek-pendek. Terangkan cerita Fatihah tadi. Jangan banyak-banyak. Pertama, dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dimulakan dengan Bismillah? Sifat Allah. Allah tu maha pengasih, maha penyayang. Allah sayang hambanya. Daripada Bismillah tu Bu, satu kalimat, satu perkataan, kita boleh kembangkan banyak cerita. Kita kupaskan. Yang sesuai dengan IQ dia sebagai seorang kecil, umur 7 tahun, umur 5 tahun, umur 6 tahun. Sesuai. Kita sambil bercerita. Macam storytelling itulah. Sambil duduk ke, sambil makan ke, dekat meja ke. Sambil kita, kalau kita dah habis kerja, lagi-lagi cuti sekolah. Manfaatkan Bu. Cuti sekolah, kita ambil kesempatan ni untuk bersama anak kita. Okey, hari ni Ibu terangkan satu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum tu Ibu mulakan bacalah. Daripada Fatihah sampai habis. Nanti terangkan satu-satu. Besok kita tanya dia lagi. Time makan ke, time kita bergurau ke, time kita duduk-duduk rehat ke. Siapa tahu makna Bismillahirrahmanirrahim? Semalam Ibu dah ajar. Siapa tahu angkat tangan. Jangan lupa puji. Anak-anak ni suka pada puji. Kita ada 4 anak. Kalau nombor 3 yang pandai bercakap, bijak bercakap, nombor 1 diam. Jangan kita cakap nombor 3 lagi baik daripada nombor 1. Tengok abang tu diam aja tak nak cakap. Belikan reward Bu. Apa reward? Ada star. Kan sekarang ada tampal-tampal tu kan, ada color-color tampal kat dia. Dapat 1 soalan 2 star, dapat 2 jawapan, kasih dia 4 star. Penuhkan. Ataupun Ibu boleh beli macam satu buku kecil untuk tampal-tampalkan. Bila dah sampai 10 reward dia, apa dapat dia? Dapat pensel ke, dapat ruler yang ada, sekarang macam-macam gambar kan, dapat pemadam eraser yang ada gambar, 1 reward untuk dia. Anak ni memang suka puji. Bu, kita orang tua je Bu, sebagai orang tua, kalau orang tak puji masakan kita, kadang kita marah Bu. Suami balik kerja je, bang sedap saya masak hari ni. Suami tak jawab pun dia diam. Yang kau memang gitu. Apa ibu masak semua tak pernah puji. Nampak? Orang perempuan suka dipuji, apalagi anak kita. Okey, besok siapa dapat baca lagi Bismillah sampai habis? Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan baik-baik bunyi dia. Jangan cakap, ini salah tajwidnya. Anak tak faham tajwid Bu. Umur 6 tahun belum tahu tajwid. Yang penting sebutan dia betul. Di mana letak huruf ba, di mana letak huruf sin, di mana huruf sad, apa saja yang penting dia betul. Jangan kita macam, ini mat wajib, ini mat lazim, tak payah. Anak tak faham, nanti dia kata mat jaiz. Mat jaiz memang ada dalam Quran mat jaiz. Bukan mat jaiz penyanyi. Jadi justru itu Bu. Justru itu kita perhatikan perkataan dia. Okey, hari ni adik dapat sebut dengan betul, maka ibu kasih hadiah 1 keping biskut, Oreo ke, apa benda biskut ke, kasih dia. Dia akan dapat tu, ibu tengok reaksi dia. Ye, abang, adik dapat biskut, abang tak dapat. Adik dapat coklat, abang tak dapat. Macam itulah Bu, dalam kita mendidik anak kita. Anak kecil memang suka pada hadiah. Kemudian besok lagi dah fasih bacaan dia Bismillahirrahmanirrahim. Okey, masukkan lagi 1 huruf. Masukkan lagi 1 ayat. Okey, starting Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Satu tu cukup. Kalau ibu ada dia punya tafsir, nak terangkan apa cerita dia, ambil cerita yang mudah-mudah. Okey, ni maknanya macam ini. Begitulah seterusnya dalam kita mendidik anak kita. Yang kedua, seterusnya, ibu bapa perlu menyuruh mereka menghafal surah-surah dan ayat-ayat lazim supaya lidah mereka fasih membaca Al-Quran, diberi rahmat, cahaya dan perlindungan serta dijaga daripada kejahatan zahir dan batin. Nampak Allah dah janji ni orang yang baca Quran. Tapi kalau anak kita belum lagi sampai pada Quran, jangan kita paksa-paksa dia. Just kita ambil yang mudah-mudah, yang senang dihafal, yang mudah diingat. Bila agak-agak dah boleh berjalan, kalau dia memang mengaji dekat luar, dah sampai Quran, kalau ayah boleh baca Quran, ibu boleh baca Quran, dia sama-sama baca kat rumah. Kita mentadarus lagi, bertalaki balik dengan anak kita. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam kita memberi peranan kita menghafal ayat-ayat surah lazim ni, saya ada kaedah, beberapa kaedah yang boleh kita beri pesan lah pada anak kita agar dapat meresap. Pertama, kaedah pesanan dan arahan. Dalam nak suruh dia baca surah-surah ni. Kaedah ini merupakan salah satu daripada kaedah yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Biasakan mendidik anak-anak dengan dipesankan sesuatu lebih dahulu. Pesan. Okey, besok, ni pesan kita. Besok, ibu nak semua anak-anak ibu duduk hafalkan surah Al-Ikhlas. Contoh. Kalau anak yang kecil kata, Mama macam mana surah Ikhlas? Kita startingkan dulu, kita mulakan dulu. Okey, surah Al-Ikhlas, permulaan dia, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cukup. Anak dah dengar. Sebab benda ni, surah ni lazim. Biasa anak-anak dengar. Okey, besok ibu nak, ibu pesan besok ibu balik kerja, lepas sembahyang maghrib, kita duduk sama-sama, ibu nak dengar satu-satu anak ibu baca surah Al-Ikhlas. Katalah ada anak nombor 2 cakap, Ibu, adik tak hafal lah, adik cuma hafal 1 baris 2 baris. Okey, tak apa. Ibu nak dengar besok macam mana adik baca baris pertama dengan baris kedua. Kita raikan soalan dia. Jangan kita cakap, no. Ibu dah cakap, besok semua kena baca daripada awal sampai akhir. Ibu tak mau dengar alasan apa-apa. Ini janganlah bu. Kesian kita dera dia kan. Dia pun perlukan masa untuk baca. Jadi apa yang dia boleh baca, yang dia boleh ingat, kita terima. Kalau dia baca, Ibu, adik hafal 2 je. Okey, cuba baca depan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Adik tahu sampai situ je. Boleh kan bu? Kita accept lah. Okey, ibu setuju. Tapi nanti sambung lagi Okey, kasih dia reward. Pokoknya setiap kali waktu lah bu. Setiap kali kita mengajar anak kita, reward jangan lupa. Kalau kita terlupa pun, paling-paling kita cakap, ucapkan terima kasih. I love you baby. Terima kasih kakak dah hafal, abang dah hafal. InsyaAllah ibu janji nanti ada dia punya hadiah. Jangan kita diam aja. Dia betul ke, dia salah ke, kita tak dikasih macam kata-kata perangsang. Jangan, benda ni remeh tau bu. Benda ni simple. Setakat terima kasih kita nak ucapkan. Tapi bagi anak-anak, besar penerimaannya. Penghargaannya besar. Ibu cakap terima kasih si adik pandai lah. Adik cuma baca 2 ayat tapi ibu cakap terima kasih. Very good kita puji dia. InsyaAllah. Inilah cara kita bonding dengan keluarga kita. Baik, seterusnya. Selepas itu boleh dilihat bagaimana reaksi anak kita. Beri arahan dan pesanan. Apakah dengan sekali pesanan atau arahan, mereka boleh melakukannya atau perlu dipesan berkali-kali, barulah pesanan itu dapat diikuti. Jadi kita sebagai ibu bapa, jangan jemu dalam mendidik anak kita. Pesanan. Dulu mak kita pun kalau mengajar kita dengan pesan. Ingat mak pesan. So pesanan ni ada kebaikannya pada diri anak kita. Baik, kaedah seterusnya kedua. Dalam mendidik anak kita, dalam kita menghafalkan surah-surah pendek, surah-surah lazim, kita dalam keadaan kedua boleh cerita dan bercerita. Katalah kita ambil dalam satu surah. Saya suka cerita ni. Zaman waktu saya mengajar anak-anak di madrasah, saya suka ambil cerita ni. Surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fil bahasa Arab. Ibu
kemelayukan dia adalah gajah. Bila ibu Inggeriskan dia adalah elephant. Bila ibu Arabkan dia, dah feel dah. Ibu dapat Arab, ibu dapat Inggeris, ibu dapat Melayu. 3. Jadi anak kita dengar, oh feel bahasa Arab, feel. Bahasa Melayu gajah, bahasa Inggeris elephant. Kalau dia lupa, sampai terikut saya. Sampai dia lupa pula saya. Kalau dia lupa, ibu akan cakap, okey, semalam ibu dah ajar apa makna feel. Kalau anak tu cakap elephant, kita orang Melayu, tak apa. Yang penting feel tu dia dah tahu. Oh, feel ni adalah elephant, gajah. Satu perkataan bu dah dapat merangkum. Ibu ceritakan kenapa dengan gajah tu. Sebelumnya kita talaki dululah, kita talaah dulu cerita ni feel macam mana sebelum kita cerita dengan anak kita. Di akhir cerita tu, kenapa gajah ni telah menyerang. Siapa ketua dia? Ibu ceritakan. Seorang raja bernama Abraha. Dia tak masuk Islam. Dia belum beragama Islam. Dia nak rebut Kaabah. Dalam muka, bu, kalau kita cerita, janganlah kita cerita dengan anak kita. Abraha seorang raja. Dia telah menakluk kota Mekah. Dia ada tentera bernama tentera gajah. Macam tak feeling lah bu. Saya dengar pun saya tak interested. Tapi kalau kita cakap, okey hari ni bu nak cerita pasal gajah. Siapa tahu gajah? Angkat tangan kita. Siapa tahu gajah? Mesti anak-anak kita di antara 4 tu, 5 ke 3 ke, dia angkat tangan. Adik tahu. Macam mana gajah? Gajah badan besar. Ada hidung panjang. Mata dia kecil. Telinga dia besar. Tengok suara anak kita melambangkan gajah dengan motivasi suara yang berbeza-beza. Telinga dia besar, mata dia kecil. Hidung dia panjang. Ada tone tu hidung dia panjang. Kita pula jadi ibu terangkan anak, gajah. Siapa tahu gajah? Gajah adalah seekor binatang yang besar. Anak tengok, ibu cerita ke ibu takut? Dia tanya balik pada kita. Kita nak jawab apa bu? Jadi kita buat cerita dengan anak kita, ekspresi muka dengan gaya suara, intonasi tone suara kita. Kalau bunyi gajah macam mana? Kita cerita, gajah ni adalah binatang ini, seorang raja. Raja tu bernama Abraha yang ingin mengambil kota Mekah. Dia tak suka dengan orang-orang Islam, tapi dia nak datangkan, nak robohkan kota Mekah. Kita cerita dengan sungguh-sungguh. Bila kita cerita dengan sungguh-sungguh, anak kita akan dapat cerita tu betul-betul dengan kesungguhan. Dia masuk dalam jiwa dia, hati dia. So bila dia pergi mana-mana, dia akan cerita dengan kawan dia kat sekolah. Semalam mak saya cerita pasal ini tau, pasal gajah. Kenapa dengan gajah? Anak kita bercerita. Berarti anak kita dah menyampaikan satu dakwah yang kecil, yang kita anggap benda tu tak ada apanya, tapi anak kita dah sampaikan dakwah cerita tadi pada kawan dia. Kawan dia pula balik cerita dengan mak dia. Ibu-ibu tadi kan kawan kita cerita pasal gajah tau. Mak dia ceritakan gajah dia dekat dalam Quran. Apa cerita dia? Benda ni berkembang. Alangkah indahnya Islam tu kau dapat berkembang melalui anak kecil tadi. Jangan ingat story kita story yang begitu, tapi manfaat pada semua orang, insya-Allah. Baik. Macam mana kaedah bercerita ni? Kaedah bercerita boleh menguatkan lagi hubungan anak-anak dengan ibu bapa. Ibu bapa boleh bercerita tentang pelbagai kisah motivasi, terutamanya kisah-kisah teladan daripada Al-Quran, kisah Nabi-Nabi dan sebagainya. Ni bu, kita nak masuk bulan Rabiul Awal. Kan kita dah masuk bulan apa sekarang ni? Bulan kedua dalam Islam. Muharram dah kita lalui, sekarang bulan Safar. InsyaAllah bulan 10 akan datang, kita akan masuk bulan Rabiul Awal. Inilah masanya kita terangkan pada anak kita yang usianya 5 tahun, 6 tahun tadi, siapakah Nabi Muhammad? Daripada mana asal Nabi Muhammad? Daripada negeri mana? Kalau ibu pandai lukis dekat whiteboard tu, kita lukiskan. Ini negeri Arab, ni Mekah, ni kota, ni Kaabah. Ibu ceritakan apa kaitan Nabi Muhammad dengan kota Mekah, apa kaitan Nabi Muhammad dengan Kaabah tadi. Satu cerita dah dapat kembang banyak. Kita ambil peluang bu, dah datang bulan Rabiul Awal, inilah masa kita dengan anak-anak kita. Okey, terus satu. Tujuan bercerita ialah supaya anak-anak secara tidak langsung dapat dididik melalui pemahaman minda, kemudian menyampaikan maklumat dan menyerapkan pengajaran yang boleh dicungkil daripada cerita-cerita tersebut. Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa AS, Nabi Musa AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Hud, Nabi Saleh yang ada 2 ekor unta yang boleh bercakap.
ceritakan kat mana Nabi Saleh. Kemudian ibu pernah dengar dalam Quran surah Ashabul Kahfi, 3 sahabat yang Allah tidurkan dia sepanjang berapa ratus tahun. Ni kita boleh ceritakan. Kalau ada rezeki, insya-Allah Bu, kalau Allah dah angkat penyakit COVID ni, kalau diizinkan oleh Allah, kita dapat mengembara ke luar negeri, bawa anak kita pergi jumpa kat mana tempat Ashabul Kahfi di Jordan sana, bawa. Kemudian kalau dengar cerita Firaun dalam Al-Quran, kenapa Firaun tu derhaka dengan Allah, tidak mendengar kata-kata Allah, tak nak mengikut ajaran Nabi Musa AS. Kita bawa anak kita, kalau ada rezeki insya-Allah bawa pergi Mesir. Ada Egypt kan, ada macam piramid tu, ceritakan dengan dia macam mana. Jadi anak kita sambil cerita dapat memandang, dapat melihat sejarah-sejarah yang telah ditinggalkan oleh nabi-nabi terlalu daripada kita. Jadi anak dah yakin, memupuk akidah dia, menambah lagi keyakinan dia, oh ini ceritanya, ini begini ceritanya. Itu tujuan dalam kaedah bercerita. Selain daripada itu, ianya dapat mengeratkan dan merapatkan hubungan anak dengan ibu bapa, yang mana anak-anak boleh menggambarkan di minda mereka dengan lebih jelas tentang apa yang diceritakan, dan ini lebih berkesan bergantung kepada kemahiran pencerita tadi. Nampak? Dan dibilang kaedah bercerita ni, pencerita tu kena main peranan. Kalau kita ada cerita zaman dulu Bu, zaman saya kecil-kecil, mak saya suka ceritakan cerita apa tahu? Bawang putih, bawang merah. Ni 2 adik-beradik, macam mana dianya dapat mak tiri kan. Jadi ceritakan dengan intonasi dan juga suara yang lantang. Baik, kaedah yang ketiga, soal jawab. InsyaAllah yang ketiga ni kita akan sambung lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Kalau saya kasih semua, nanti tak syok, nanti kita jumpa akan datang, tak ada story lagi kan. Jadi saya kasih sikit-sikit saya kasih, bila diamalkan ianya berkesan. Jadi saya dapat menyampaikan matlamat saya, ibu-ibu muda di luar dapat manfaatnya, dapat manfaat, ibu dapat melakukannya dengan keluarga ibu. Mudah-mudahan benda ni jadi, kata orang bertali arus, saling sambung menyambung. InsyaAllah. Yang ketiga, insyaAllah minggu depan, kaedah soal jawab, dalam mana kita nak menerapkan ni. Soal jawab ni berarti masih lagi dalam bagaimana peranan kita sebagai ibu bapa nak memberikan hafalan surah-surah lazim pada anak kita. Ada 7 cara, saya dah kasih 2, insyaAllah lagi 5 lagi, kita akan sambung sikit-sikit. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu akan datang, insyaAllah di hari dan waktu yang sama. Akhir kalam, sebelum kita tutup, seperti biasa, doa saya kepada anda di luar semua, jadilah ibu bapa yang menjadi ibu bapa inspirasi pada anak-anak. Ibu bapa menjadi idola pada anak-anak. Kemana kita pergi, dia akan tunjuk pada kawan dia, inilah mak bapak aku, inilah ibu aku, inilah ayah aku. Inspirasi. Jangan jadi ibu bapa, bila anak pergi sekolah, nampak kita, kawan dia tanya, mana ibu? Oh, saya tak ada ibu, mak saya kat rumah sibuk. No, kita nak anak kita selalu mengutamakan kita dia di hadapan. Doa saya seterusnya, jadilah anak-anak yang baik. Anak-anak yang apabila diberi sesuatu tu dapat melaksanakan dengan baik, bukan terpaksa. Tapi ingat tadi, pesan dan arahan. Dengan cara macam ni, dapat memupuk balik hubungan kita, bonding kita, keluarga kita antara ibu bapa dengan anak-anak. Dan jadilah ibu bapa yang selalu mesra dengan anak-anak, yang tidak menitik beratkan kemarahan, emosi, tapi menitik beratkan sistem keluarga. Keharmonisan dalam keluarga. Baik, insyaAllah kita bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Akhir kalam, mari kita sama-sama baca surah surah Al-Asri dan juga tasbih kafarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri. InsyaAllah apa yang kita lakukan, ingat semata-mata kerana Allah SWT, bukan kerana orang lain. Cinta Allah, cinta Rasul, agar kita menjadi hamba Allah yang sentiasa mendapat naungan rahmat Allah di yaumul mahsyar.
Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.